Sektor bukan minyak dan gas yang menyumbang 51.2% kepada jumlah nilai tambah kasar GVA telah mencatatkan peningkatan 2%, manakala sektor minyak dan gas yang menyumbang 48.8% telah menurun 4.8%. Dengan penurunan sektor minyak dan gas, ekonomi negara Brunei Darussalam mencatatkan pertumbuhan negatif pada tahun 2021 sebanyak 1.6%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi melaporkan bagi tahun 2021, penurunan bagi sektor minyak dan gas adalah disebabkan oleh penurunan pengeluaran minyak mentah, gas asli dan gas asli cecair LNG. Manakala peningkatan bagi sektor bukan minyak dan gas didorong oleh peningkatan subsektor seperti perdagangan borong dan runcit, pembuatan bukan minyak dan gas dan perkhidmatan perniagaan. Pada suku keempat 2021, pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK negara menurun 1.4% tahun ke tahun disebabkan penurunan sektor minyak dan gas 4.1%. Bagaimanapun, sektor bukan minyak dan gas meningkat 1.4%. Jumlah KDNK negara pada harga semasa bagi suku keempat 2021 juga meningkat berbanding suku keempat 2020. Penurunan pengeluaran minyak mentah dan gas asli adalah disebabkan aktiviti penyelenggaraan dan pemulihan. Sementara penurunan pengeluaran LNG disebabkan bekalan gas yang terhad dan aktiviti penyelenggaraan pada salah satu kemudahan loji LNG. Dalam pada itu, sektor bukan minyak dan gas terus menunjukkan perkembangan positif walaupun negara menghadapi gelombang kedua COVID-19. Antara subsektor yang menunjukkan peningkatan adalah kewangan, pengangkutan udara dan pembuatan bukan minyak dan gas. Sektor pertanian, perhutanan dan perikanan juga terus menunjukkan prestasi yang menggalakkan sejak suku kedua 2020. Pada suku keempat 2021, sektor ini meningkat 6.1%. Walau bagaimanapun, sumbangan sektor ini kepada GVA masih di tahap rendah iaitu 1.1%. Mengikut pendekatan perbelanjaan, penurunan pertumbuhan KDNK pada suku keempat 2021 disebabkan kurangnya permintaan dalam negeri sebanyak 6%. Bagaimanapun, penurunan diimbangi oleh peningkatan ekspor barangan dan perkhidmatan sebanyak 17.2% tahun ke tahun, terutama ekspor bahan api galian. Perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan dan perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah juga meningkat masing-masing 6.5% dan 1.2%. Laporan penuh boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn. Jumlah perdagangan negara Brunei Darussalam pada bulan Januari 2022 meningkat 92.8% iaitu RM2,607.8 juta. Manakala perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan Januari 2022 menurun 1.2% berbanding bulan Disember 2021. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya dalam laporannya menyatakan jumlah ekspor meningkat 128.9% tahun ke tahun kepada RM1,487.7 juta berbanding Januari 2021. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan ekspor kimia. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam diikuti dengan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan Januari 2022 adalah Jepun diikuti Republik Rakyat China, Singapura dan Vietnam. Komoditi ekspor terbesar ke negara Jepun adalah bahan api galian, manakala ke negara Republik Rakyat China adalah bahan-bahan kimia.
Bagi import, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada RM1,120.1 juta pada Januari 2022 berbanding Januari 2021. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan pelbagai barang keluaran kilang. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang 59.1% dari jumlah import, diikuti oleh import barang modal dan barang penggunaan. Mengikut mod pengangkutan, pada bulan Januari 2022, peratus yang tertinggi bagi kedua-dua ekspor dan import adalah mod pengangkutan laut. Ini diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Laporan penuh IMTS bagi bulan Januari 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di deps.mofi.gov.bn. Kepentingan peranan perdagangan dan pelaburan intra-ASEAN pasca pandemik COVID-19 antara yang diketengahkan semasa mesyuarat khas Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM yang berlangsung di Bali, Indonesia baru-baru ini. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga bersetuju akan mustahaknya bagi negara-negara anggota ASEAN AMS mengukuhkan ASEAN Centrality dalam menangani dunia yang kian berkembang dan tidak menentu. Mesyuarat turut membincangkan mengenai usaha pemulihan ekonomi rantau ASEAN dan strategi dalam menangani isu-isu serantau dan global. Dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Pan Sorasak, Menteri Perdagangan Kemboja, mesyuarat juga dihadiri oleh Menteri-Menteri Ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN AMS dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Mesyuarat juga bersetuju Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP yang berpotensi menjadi penyumbang ke arah usaha-usaha pemulihan ekonomi. Negara Brunei Darussalam akan terus berusaha menginovasi dan memajukan teknologi melalui pendekatan Whole of Nation. Untuk mencapai kemajuan tersebut, ia memerlukan kerjasama yang padu dengan mengukuhkan lagi sistem keselamatan dan sekuriti ke arah menangani cabaran termasuk keselamatan siber. Perkara itu dikongsikan semasa perbincangan mengenai Inclusive Innovation bersama wakil-wakil dari sektor penerbangan yang terdiri dari sektor kerajaan dan swasta di Republik Singapura. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib, Pimpinan Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, ketika menghadiri sidang kemuncak penerbangan Changi CAS 2022 di Suns Expo and Convention Centre baru-baru ini, antara lain mengongsikan pengalaman dan cabaran negara Brunei Darussalam, terutama sekali bagi sektor pengangkutan udara dalam menghadapi pandemik COVID-19. Pada mesyuarat tersebut, Menteri-Menteri Pengangkutan dari rantau Asia Tenggara mengeluarkan dan menggunapakai Joint Support for the Recovery of the Civil Aviation Sector. Manakala dalam mendukung ke arah pemulihan sektor pengangkutan udara secara menyeluruh dan mampan, satu joint communique juga dikeluarkan semasa persidangan tersebut. Tema sidang kemuncak pada tahun ini ialah Readying for Takeoff, a Brighter and Cleaner Tomorrow. Bagi memperluaskan program keusahawanan runcit di bawah inisiatif kerajaan untuk menggalakkan penyertaan tempatan dalam industri runcit, Ghanim International Corporation sendirian berhad membuka lagi cawangannya The Junction di Gadong Central dan Kampung Kiarong. Dalam tindak balas terhadap aspirasi kerajaan Brunei untuk mempromosikan perniagaan tempatan dan mengurangkan pengangguran,
Ghanim di bawah seliaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah mengembangkan program berkenaan dengan menjemput lebih banyak peniaga tempatan menyertainya dan menjadi pengusaha runcit. Permohonan bagi menyertai program tersebut boleh dibuat melalui laman sesawang www.bruneihalal.com/thejunctionretail. Bank Baiduri dianugerahkan sebagai bank terbaik di negara Brunei Darussalam oleh Global Finance semasa Majlis Anugerah Tahunan Bank Terbaik Dunia 2022 Asia Pasifik. Pencapaian ini menandakan kemenangan ketujuh Bank Baiduri bersama Anugerah Pertubuhan dan Anugerah Bank Antarabangsa yang pertama pada tahun 2022 di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang mencabar. Bank Baiduri terus mencapai pertumbuhan dalam keuntungan, aset dan simpanan. Manakala dalam siaran akhbar yang dikeluarkan oleh Global Finance, pihaknya memuji pencapaian Bank Baiduri, antaranya pemacu pendigitalannya yang membawa kepada peningkatan sangat ketara. Penglibatan digital bank berkenaan meningkat pada Ogos lalu pada kadar 13% kepada 78%. Kerjasama di antara Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan 7 rakan industri dalam menjalankan program perantisan tahap 2 DEC Rating and Engine Rating diperkukuhkan dengan penandatanganan perjanjian persefahaman. Penandatanganan tersebut juga membaharui perjanjian di bawah program perantisan dui sistem, peti sejuk dan penyaman udara. 18 rakan industri menyertai dalam penandatanganan tersebut. Program antara lain bertujuan meningkatkan kebolehpasaran dan mengukuhkan tanggungjawab sosial korporat dan pelaburan bagi pembangunan sumber manusia. Usaha penanaman padi tempatan merupakan salah satu inisiatif kerajaan ke arah membantu meningkatkan penghasilan beras di negara ini. Aktiviti penanaman padi dilihat semakin meningkat dengan adanya penglibatan beberapa pengusaha. Di daerah Belait sahaja, selain kawasan Kandul, Lot Sengkuang yang terletak di Kampung Rampayuh Labi merupakan kawasan penanaman padi yang diusahakan secara berkelompok sejak 20 tahun lalu. Penanaman padi di kawasan Kemajuan Pertanian KKP, Lot Sengkuang ini diusahakan oleh Majlis Perundingan Mukim Labi mempunyai keluasan tapak lebih kurang 300 hektar di mana 45 hektar digazetkan. Jenis padi yang ditanam antaranya padi Sembada 188, BDR5, MRQ76, Pusu dan Bario. Pada musim utama 2021-2022, hanya 28 orang pengusaha masih bergiat aktif. Penglibatan saya dalam berpadi di Lot Sengkuang ini lebih kurang 20 tahun sudah. Sejak retire daripada perkhidmatan Kerajaan Kebodul Yang Maha Mulia. Ini yang saya kerjakan masa ini ada 6 hektar lah. Padi-padi yang selalu saya tanam di sini adalah jenis BDR yang diintroduce oleh kerajaan dulu. Ada juga yang padi lama-lama tu Pusu juga. Rata-rata peladang padi di Lot Sengkuang mengusahakan lebih kurang perpuluhan 8 hektar setiap orang dan hampir semua mendaftar di bawah skim bantuan harga padi. Menurut Jabatan Pertanian, sejak 2 tahun kebelakangan ini, penghasilan padi di Lot Sengkuang agak menurun disebabkan berbagai faktor, antaranya serangan penyakit tanaman, serangga perosak, masalah banjir dan kurangnya sumber air, bagaimanapun kaedah menggunakan air bawah tanah sebagai sumber pengairan di kawasan tersebut yang sedia ada akan dinaik taraf.
Bermula jualan buku secara dalam talian dan ingin menyemai minat membaca dalam kalangan rakyat dan penduduk negara ini, seorang belia tempatan kini mempunyai perusahaan kedai bukunya sendiri di Kampung Kulap. Dikenali sebagai Books Beyond Brunei, Dayang Salihani binti Hazman, pengasas Honey BN, mula mengembangkan perniagaannya dengan membuka sebuah kedai buku hasil interaksi dengan orang ramai bagi memperoleh pandangan mengenai buku-buku yang diminati. The Honey BN was founded back in August 2016. It started off as just an Instagram page called Books Beyond Brunei. So I started selling books online on social media for the past few years. So from then on, I've started working my business, the Honey BN, full-time, and then I can see some financial stability to it. And then I decided, why not I open up a bookstore? And it's one of my dreams. Kedai buku Honey BN mempunyai koleksi buku-buku yang berbeza mengikut genre. Kedai Honey BN juga menerima buku pelanggan untuk dijual di kedai berkenaan. We also provide this bookstore as an event space if you would like to have bridal showers, birthday celebrations, or intimate private reading with your friends and family, you are more than welcome to. So I also, aside from making this into a bookstore, I'm also keen to have people to come in here to celebrate their moments with us. Cuci Express yang terletak di Jalan Tungkuling merupakan satu-satunya sebuah perusahaan yang menawarkan perkhidmatan cuci kereta dengan menggunakan teknologi yang canggih secara pandu lalu di negara ini. Kaedah teknologi cuci kereta yang digunapakai di luar negara telah banyak mendorong 4 orang anak tempatan untuk membuka perusahaan tersebut. Perusahaan 4 belia ini dilihat semakin maju dengan adanya kerjasama daripada pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana SME. Dengan mengikuti beberapa program yang diungkayahkan oleh Darussalam Enterprise Day, membantu lagi masyarakat ini dalam mengembangkan lagi pemasarannya. Jadi SME yang lain itu menolong kami memarketkan. Also pasalnya ia mesin ini yang pertama di Brunei menggunakan kaedah touchless. Dalam usaha mendigitalisasikan perkhidmatan menggunakan kaedah teknologi di negara ini, syarikat ini akan terus memperkenalkan perkhidmatan seumpamanya kepada orang ramai melalui platform media sosial. Harapan besar kami adalah untuk membagi peluang pekerjaan kepada orang lokal, malah membina diorang punya skill set. Jadi untuk develop, diorang ini walaupun cuci kereta, tapi diorang mempelajari dari segi bidang maintenance dan juga bidang marketing dan sales. Harapan ketiga kami supaya kami Cuci Express ini dapat mencapai wawasan negara lah untuk menolong negara dalam memajukan ekonomi dalam negeri. Awang Muhammad Mustafizar melahirkan harapan agar para belia berani tampil menceburi bidang perniagaan dan mengikuti program-program keusahawanan yang disediakan. Jadi nasihat saya kepada belia-belia yang mau menceburi bisnes, apapun idea itu, jangan takut, sentiasa yakin dan mempelajari lagi bidang bisnes ini.